Indonesia bukan saja setiap rakyatnya fasih berbahasa negara. Mereka bangga, mereka sayang, mereka taat kepada bahasa negara mereka. Tetapi di Malaysia ini malang sekali lah. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu support us juga channel ini, jutaan terima kasih saya ucapkan. Kepada yang baru pula, jangan lupa bantu dengan tekan butang subscribe, kerana subscribe itu gratis aja geng. Okeylah, seperti biasa Asna doakan kepada sesiapa sahaja yang menonton video sekali ini agar diberikan limpahan rezeki luar biasa, diberikan kebahagiaan dan terpelihara daripada sebarang musibah, insya-Allah. Amin. Okeylah, hari ni Asna react satu lagi video daripada channel ni, channel daripada Malaysia, iaitu daripada channel Sinar Harian. Jangan lupa untuk bantu subscribe dengan judulnya, tajuknya Warga Malaysia Tapi Tak Pandai Bahasa Melayu. Nak tahu apa? Jom ikut As react. Jom. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Secara peribadilah. Pertama-tamanya kita perlu memperkasakan bahasa Melayu itu di dalam negara kita terlebih dahulu sebelum kita ingin menyebarluaskannya ke tempat-tempat di luar Malaysia. Ya, secara peribadi itulah Malaysia, pegangan tapi saya. Tapi tak pandai bahasa Melayu. Bahawa dengan izin, charity begins at home. Maknanya apa-apa yang baik tentang bahasa Melayu itu sepatutnya bermula di dalam negara kita terlebih dahulu, iaitu kita mementingkannya, kita memantapkannya dan segala macam yang lain. Tetapi sayangnya kita tidak ada legasi bahasa Melayu semasa. Ya, selalu kita berwacana ataupun naratif kita bahasa Melayu adalah lingua franca pada abad ke-16, bahasa Melayu penting. Itu legasi lampau yang tidak ada lagi sekarang. Dan bukan kita tidak ada. Selepas merdeka, kita membina legasi baru. Tetapi kita juga yang meruntuhkannya. Antaranya PPSMI dan segala macam yang lain. Tetapi di Indonesia, legasi itu, yang lampau itu, ya, kita semua bercakap tentang apa legasi lampau. Tetapi setelah mereka merdeka, malah sebelum mereka merdeka lagi, iaitu pada tahun 1928, mereka sudah mencipta bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang akan menyatu padukan rakyat Indonesia apabila merdeka nanti. Jadi, dan setelah mereka merdeka pada tahun 45, legasi itu sampai hari ini bertambah kuat semakin hari. Jadi di Indonesia bukan saja setiap rakyatnya fasih berbahasa negara. Mereka bangga, mereka sayang, mereka taat kepada bahasa negara mereka. Tetapi di Malaysia ini malang sekali lah. Masih ada warga negara yang tak boleh berbahasa negara. Jadi ini sesuatu yang amat tidak kena. Apa erti kerakyatan yang dipegang oleh mereka? Jadi saya kira kita harus selesaikan masalah di dalam negara terlebih dahulu sebelum kita mau menyebarluaskan bahasa Melayu itu ke tempat-tempat lain. Saya kira selagi di dalam negara kita itu bahasa Melayu tak dihormati oleh anak watannya sendiri, saya kira agak sukarlah untuk orang-orang luar ingin menghormati bahasa Melayu versi kita. Hai, itu tadi kita dapat saksikan, kita dapat dengar sendiri pendapat Profesor Emeritus, tak salah, Profesor Emeritus Dr. Teo Koh Siong. Dia adalah antara yang orang kata apa, seorang profesor yang sangat dihormati di Malaysia, yang berbangsa Tionghoa, bahasa Cina, tapi sangat bagus dalam berbahasa Melayu. Itulah dikatakan tadi, banyak warga Malaysia yang tak
pandai berbahasa Melayu sebenarnya. Dan kalau ikutkan silibus pendidikan, memang dekat Malaysia ada subjek bahasa Melayu dalam semua peringkat, sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya. Tetapi kebanyakan untuk pendapat Aslah, pendapat peribadi As, katakanlah rakan-rakan As cakap pasal kawan-kawan As dekat sekolah kan, walaupun mereka berbahasa Cina, tapi mereka belajar bahasa Melayu tu untuk lulus periksa. Macam tu. Tapi tidaklah menggunakan bahasa Melayu tu sepenuhnya, sebab kat rumah mereka berbahasa Cina macam tu kan, berbahasa dengan bahasa dialek mereka sendiri. Dekat rumah mereka lebih selesa. Tapi bila dengan orang Melayu, dia akan gunakan bahasa Melayu lah, sebab bila dia dah menggunakan bahasa Cina kat rumah, pastinya lidah mereka akan ataupun perkataan-perkataan mereka gunakan untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu adalah perkataan-perkataan yang lebih lebih kepada bukan santai, maksudnya dia lebih kepada theoretical, maksudnya dia lebih bercakap dengan apa khabar, dia tak bercakap-cakap apa khabar semua, macam tu, tak ada, dia lebih kepada ilmiah, perkataan-perkataan yang digunakan tu. Itulah bagi pendapat As lah. Dan As akui sebenarnya di Malaysia, Cina, India dan sebagainya, kaum Cina, India di Malaysia dan kaum lain yang banyak sekali kat Malaysia, mereka bahasa Melayu tu mereka gunakan untuk percakapan harian, tetapi tidaklah orang kata sampai dekat rumah pun. Kalau orang Melayu sendiri mungkin kat rumah memang kita cakap bahasa Melayu kan, tapi kalau orang India, orang Cina, orang-orang lain kan, mereka kat rumah akan menggunakan bahasa lain. Sebab itu pendapat Profesor Emeritus tadi, dia kata apanya segala bermula daripada rumah. So kita mulakan daripada rumah, pada negara kita sendiri, kita mantapkan bahasa Malaysia, bahasa Melayu itu sendiri, barulah boleh kita ketengahkan bahasa Melayu itu untuk dijadikan bahasa bahasa antarabangsa lah, macam tu. Bahasa Melayu ni memang betul dia telah wujud lama pada abad yang peradaban awal dahulu sebagai bahasa lingua franca, betul. Dan kata bahasa perdagangan. Orang terpaksa belajar bahasa Melayu untuk urusan perdagangan di Nusantara, betul tak, di Asia Tenggara. Dan perbandingan yang dibuatkan dengan Indonesia tu, As setuju. As ingat lagi Sumpah Pemuda Indonesia, bagaimana mereka mengasimilasikan bahasa Melayu itu dan mencipta bahasa Indonesia itu, dan sama-sama bersetuju sebab mereka telah tahu selepas merdeka apa akan jadi dengan Indonesia yang sangat besar dengan puluhan ras, suku, adat, budaya, dialek dan sebagainya. Mereka harus himpunkan menjadi satu agar tidak berlakunya masalah di masa yang akan datang. Itu adalah antara konteks yang kami sangat, untuk As lah, sangat-sangat suka, sebab orang kata daripada generasi lama sampai sekarang, orang kata konsep itu masih lagi dipegang kuat dan menjadikan bahasa Indonesia itu sangat-sangat dihargai, disayangi oleh rakyat mereka sendiri, dan bahkan ramai juga negara-negara ataupun orang-orang warga negara asing yang sangat berminat untuk belajar berbahasa Indonesia. Dan tak kata bahasa Melayu tak bagus, tapi itulah, kita memantapkan dulu diri kita, macam tuan rumah contoh kan, kita menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pentadbiran sebagainya, bagi memperbaiki orang kata bahasa Melayu dan kualitinya kepada rakyat kita sendiri. Panjang pula As cakap, sorry, okay. Kalau salah minta maaf, itu pendapat peribadi As saja. Yang tonton sampai habis, jutaan terima kasih. Yang baru jangan lupa bantu dengan tekan butang subscribe, like, komen dan share juga. Assalamualaikum, jumpa lagi.